Hari tu siapa ada tengok YouTube saya ada tunjuk pokok ni. Ni adalah bunga keladi. Bunga ni jarang nak naik kalau kita tak kacau ubi dia, tak kacau pokok dia bagi dia besar. Ini dah besar hari tu. Lepas tu dia dah gugur. Okey. Dia akan baru dia ada bunga ni ni adalah bunga keladi. Okey. Hari tu dia belum terbuka lagi. Ini dia dah terbuka. Okey, boleh tengok dalam dia ni. Ini ada batang putih ni. Batang putih ni yang dia keluarkan sari Sari ni dia habuk-habuk sahaja. Kita kena selalu tengok. Okay, biasanya dia waktu malam lah. Kalau yang saya jumpa sekarang ni selalunya waktu malam. Waktu malam dia terbuka. Lepas tu kalau kita cium dekat sini, kita bau, dia sangat wangi. Sebab nanti dia nak binatang lah. Nak supaya serangga datang, ambil dia punya sari ni, jatuhkan kat bawah kan. Okay. Biasanya macam ramai orang tanya bila waktu sesuai untuk kahwinkan. Okey, contoh ini sari dia punya apa ni, bunga sahaja tapi tak ada sari dia belum keluar. So kita tunggu sari dia keluar kalau nak silangkan tunggal. Okey, tunggu sari dia keluar, kita ambil sari dia, letak dalam bekas. Okey, lepas tu nanti baru kita potong. Potong selaput dia sahaja, bukan potong semua. Okey, potong selaput ni, dia ada selaput nanti saya tunjuk cara potong dia. Okey, potong selaput ni, kita buka selaput tu, buang dia, togelkan. Lepas tu nanti sari dia kita akan sapu di bawah ni. Okey, sekejap nanti saya tunjuk cara potong mana. Okey, biasa kita potong pakai je apa-apa. Tapi biasa saya akan pakai pisau jilid lah, pisau jilid. Kalau boleh pakai sekali terus buang, jangan simpan-simpan. Okey, ni murah je, 50 sen kot satu. Okey. Ini kita potong yang kembung ni, kita potong. Okey, potong ni hati-hati slow-slow je. Potong yang kat luar sahaja. Okey. Susah pula Okey. Kita boleh nampak dekat dalam ni. Okey. Yang dekat bawah ni, yang akan jadi biji benih. Dia ada dot. Dekat bawah ni sahaja yang akan jadi biji benih. Ini kita buang. Okey. Ini dia punya selaput. Ini yang akan keluar dia punya sari. Okey, kalau kita nak silangkan tunggal, kita ambil habuk. Nanti dia akan keluar habuk. Habuk ni kena selalu tengok. Sebab habuk ni dia sekejap je dia naik. Nanti kalau kita terlambat, dia akan hilang, gugur, atau berterbangan dengan angin lah, ataupun nanti dia jadi lembik, dah tak boleh pakai. Okey, kena selalu tengok yang kat sini. Ini sebab saya dah ada simpan sari yang sari daripada lain. Tak nampak lah tu, ada yang kuning sikit je tu kat atas ni ini yang kuning sikit ni lah adalah sari dia. Kita boleh simpan dalam peti ais yang bukan tempat beku tempat bawah yang biasa. Okey. Biasanya kalau kita potong, dia akan ada apa ni, getah dia. Biasanya saya akan lap dululah sebab kadang-kadang banyak dia bertakung. Okey, kita dah lap. Tak lap pun tak apa kot. Tapi saya tak suka dia berair kat situ. Okey. Kita lap dia dulu. Okey, untuk sapu sari dia, ni sari yang saya dah ada, yang dah simpan lah. Sari ni saya ambil daripada pokok lain yang dah ada bunga, yang dah ada keluar bunga juga. Sari dia ada lebih, saya simpan. So kalau ada sari lebih tu boleh simpan. Biasa 2 minggu, 3 minggu tahan kot. Saya buat okey je. Okey, kita ambil sari ni, kita pakai brush. Pakai je brush apa-apa. Janji dia bros lah. Kalau boleh pilih yang lembut. Ini brush wife saya, tak tahu dia pakai untuk muka yang mana. Saya ambil satu sebab dia ada banyak, nanti boleh beli lain. Okay, so macam ni lah sari dia. Mana kamera dia? Sini. Macam ni je sari dia. Nampak tak? Tak nampak sangat macam tu je. Okay, kita ambil sari ni, kita just sapu yang dekat bawah. Kalau yang kat bawah ni ada nampak satu ruang ni kan, yang kat bawah sekali tu. Kalau tengok nanti dia ada bintik-bintik. Nanti saya zoom sikit. Kita akan sapu dia yang dekat bawah ni dekat bawah ni ada nampak kan? Ni atas, ni bawah, yang ada bawah sekali ni lah. Dia ada bintik-bintik kalau kita tengok dia ada bintik-bintik. Okey. Cara nak sapu dia, kita ambil sikit sari dan sapu di bahagian bawah ni. Slow-slow je. Kalau kita tengah ada kerja, kalau gabut tak payahlah. Time kita free baru kita buat. Okey.
Kita sapu macam ni je. Okey. Kita sapu ni keliling keliling semua yang ada. Okey. Kita dah sapu semua ni. Beli ni satu murah je. Okey, ni yang jenis macam kelambu Ada macam jaring-jaring halus. Okey. Kita scoopkan dia. Dah siap. Ni scoop ni untuk tak ada binatang yang kacau. Sebab nanti kalau kita tak ni dia bau wangi yang ni yang keluarkan bau wangi ni dengan ini luar ni pun keluarkan bau wangi. Wangi tahu. Sangat wangi, sangat best bau dia. Okey. Ini nanti yang atas ni akan rosak. Okey, ada lama-lama akan hitam. Nanti kita buka lah, kita buang yang hitam tu, kita tutup balik. Okey, tinggalkan yang kat bawah tu saja. Yang kat bawah tu nanti dia akan makin besar, kita nampak macam nanas. Macam mata nanas tu kan. So kalau batang dia tak lembik, lepas tu yang nanas tu makin besar biji benih dia, itu maknanya jadi. Kalau tak jadi, sekejap dia dalam seminggu batang ni akan lembik. Batang ni dia akan terkulai. So itu tak jadi. Okay. Ramai yang bertanya waktu bila kan? Ada dua waktu. Satu waktu dia kembang macam tadi. Okay. Dia kembang sahaja macam ni. Nampak sahaja tengah dia dah kembang. Okay. Macam ni dah kembang kan? Yang tadi dah kembang. Okay. Ni yang dah kembang tadi tu. Dah kembang je kita dah boleh potong. Tapi dengan syarat kita kena ada sari yang kita dah simpan lah. Kalau tak ada sari, jangan potong dulu. Okay? Jangan potong dulu, tunggu sampai dia keluar sari. Kita ambil sari dia dulu baru kita potong. Okay? Baru kita silang tunggal lah. Kita ambil sari dia, kita sapukan dekat bawah. Tapi kalau kita dah ada sari kita sendiri yang kita dah simpan dari pokok lain, dia kembang sahaja, terus kita boleh potong, terus kita boleh kawinkan. Tak perlu tunggu sari dia. Okay? Ini kalau kita tunggu sari dia, nanti kalau contoh rasa esok keluar kot sari dia ni ataupun nanti pagi. Okay? Keluar sari dia ni, kita ambil sari dia, sapu sikit bawah, yang balance kita simpan. Nanti dia akan keluar sari dia. Tapi biasa kalau kita dah potong macam ni, sari dia dah tak banyak keluar. Yang saya buat lah, sari dia dah tak banyak sangat keluar. Tapi kalau kita biarkan dalam ni, sari dia biasa banyak sikit lah. Nanti banyak lawa, dia macam putih tepung tu. Macam putih-putih tepung nanti dia keluar. Tapi kena cepat ambil. Kalau kita terlambat sikit nanti dia akan hilang ataupun dia dah lembik dah tak boleh pakai dah. Okay? Itu saja cara untuk silang keladi. Untuk jadi apa pentingnya silang keladi? Silang keladi ni contoh daun dia macam ni. Saya silangkan dengan pokok yang jenis lain. Biasanya dia akan keluar ID yang lain. Macam itulah Thailand buat ID yang baru, yang cantik. So dia bukan semua kita silangkan akan jadi cantik, tak. Tengok apa yang dia jadi. Biasanya kita akan silangkan pokok mahal dengan pokok mahal, dia akan jadi ID yang cantik lah. Kalau kita just macam Thai beauty dengan green tu, so biasa je jadi dia nanti, tak pun dia akan jadi cantik, itu rezeki. Okay. Tapi biasa kalau yang Thailand buat adalah pokok yang rare-rare lah, pokok rare campur dengan pokok rare, so dia akan jadi cantik, sangat cantik nanti. So yang penting induk dia cantik, nanti dia akan jadi cantik. Okay. Itulah tujuan untuk silang keladi. Dan satu bunga ni dia boleh 300 dan ke atas kalau kita tabur lah. So sangat banyak, nanti dia akan jadi keladi dia sangat banyak. Dan kalau jadi cantik tu rezeki. Kalau yang jadi tak cantik pun kita boleh jual murah-murah, RM10, RM20 pun dah berbaloi. Sebab dia beratus sekali jadi beratus. Contoh untuk ambil nanti, dia akan gugur sendiri. So itulah pentingnya kelambu ni. Okay. Yang bawah tu bila dia dah masak, dia akan gugur sendiri. Gugur satu je, kita tengok dah gugur, dah kita boleh potong, kita ambil dan kita picit dia, keluarkan biji benih tu. Dan kita biarkan dia dalam 1 hari, bagi dia kering dulu, tapi kena picit dulu picit, kita asingkan dulu. Dalam satu kelonsong tu ada 4 hingga 11. Ada yang sampai 15 kalau besar sikit. So dalam kelonsong tu ada banyak biji benih. Bukan kelonsong tu yang biji benih, dalam kelonsong tu nanti. So dalam satu tu ada banyak lah. So nanti kalau makin banyak makin banyak. Kalau makin tinggi tu makin banyak. Tapi biasa kalau ID yang mahal, biasa saya dapat pendek je. Kalau ID yang murah-murah sikit, dia panjang sikit dia punya tu. So banyak dia dapat. Tu rezeki lah. Okay. Itu sahaja. Ada yang tak faham nanti boleh lah. Siapa yang tahu Facebook saya boleh messenger saya. Saya pun baru-baru belajar, tapi saya dah buat menjadi. Macam itulah. Ada yang kata tunggu sehari dia baru kita boleh kahwin. Tak perlu. So yang saya buat adalah tunggu dia kembang sahaja. Tunggu dia kembang. Tapi kena ada sari yang lain lah. Itu potensi untuk dia jadi lagi tinggi. Berbanding kalau kita tunggu dia punya sari. Kadang kita tunggu dia sari, lepas tu kita terlupa, terlambat, dah habis, rosak.
So untuk resiko, kurangkan resiko, baik kita potong dulu. So sari simpan, okey. Itu sahaja. Apa lagi yang saya belum share? Rasa itu je lah kot. Simpan okay, masa picit tu simpan dalam 1 hari, bagi dia kering, biji benih tu kering dulu. Esoknya dah terus kita semai. Jangan tunggu lama-lama sebab kalau terlalu lama potensi untuk biji benih tu kadang tak naik nanti. Ada yang simpan sampai sebulan, saya simpan hari tu sampai sebulan, saya semai dah tak naik dah. Naik pun tak banyak, dah rugi. So kalau kita simpan pun nak simpan 1 hari aja, ataupun kita contoh kita nak buat jualan, kita keringkan 1 hari, terus kita buat post untuk jual, kita terus packing terus jual. Jangan simpan terlalu lama. Kalau contoh dah lebih seminggu tak ada orang beli, baik kita semai dululah. So nanti dia akan jadi anak, kita jual anak pula. Okey, terima kasih. Minta maaf kalau tersalah atau terkurang. Tapi ini cara saya. Mungkin ada orang cara lain orang cara lain lah mungkin dia lagi expert, tapi ini adalah cara newbies macam saya. Siapa yang newbies bolehlah tiru. Okey. Sebab ini saya dah buat dah menjadi. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam. Sebab sekarang tengah malam. Okey, bye bye.